Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Tentang kita langsung tidak pernah memberi. Mungkin sudah berlari dengan setiap lagu kisah. Lerai ikatan, terbanglah pergi. Pulanglah ke asalmu, tidak lagi ku memandangmu. Jangan pernah kau muncul, kerana ku tahu hatimu. Bebaslah kau di langit, jangan pernah mahu mengingkap. Tak perlulah bersaing, kerana hatimu ku tahu. Bersamamu bagai menatati sanghara. Sakit tidak terbayang seperti di siang kulitku. Lerai ikatan, terbanglah pergi. Pulanglah ke asalmu, tidak lagi ku memandangmu. Jangan pernah kau muncul, kerana ku tahu hatimu. Bebaslah kau di langit, jangan pernah mahu mengingkap. Tak perlulah bersaing, kerana hatimu ku tahu. Terbanglah pergi, wow. Pulanglah ke asalmu, jangan pernah kau muncul, kerana ku tahu hatimu. Bebaslah kau di langit, jangan pernah mahu mengingkap. Tak perlulah bersaing, kerana hatimu ku tahu. Wow, itu dia Tree Hill yang membuka siaran 11 Ogos hari ini. Apa khabar penonton-penonton WHI dan Yana? Masa saya dengar lagu persembahan daripada Tree Hill tadi, saya rasa macam terbuai-buai. Awak pun nak terbang? Saya pun nak terbang. Dan saya terbaca juga satu fun fact yang dikatakan yang bila kita manusia mendengar muzik kan, jantung kita akan mengikut ataupun akan sync dengan rhythm muzik itu sekali. Wow, sebab saya rasa macam nak terbang lah kot.
Lagu Terbang tu tak silap saya 4-5 tahun yang lalu dikeluarkan oleh kumpulan Three Hill. Dan sekejap lagi mereka akan menyanyikan lagu ataupun single terbaharu mereka. Jadi kepada anda kalau nak tahu apalah agaknya perkembangan terkini kumpulan Three Hill ni, jadi pastikan anda setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Awak sihat, Yana? Alhamdulillah sihatlah juga, tetapi ada sedikit flu yang tak baik-baik lagi. Biasalah ibu mengandung tak boleh suka-suka hati je makan ubat sembarangan. Jadi bila ada masa je kena hembus hidung ni, kena keluarkan apa yang ada dalam hidung. Asalkan ia hanya flu yang biasa lah kan. Betul. Okey, dan ini kami nak bawakan anda sedikit update. Kalau anda terbaca berita ni di pagi ini, anda pun mesti telah memberikan reaksi seperti mana kami juga telah memberi. Apa? Ada virus baharu. Ini dia kami nak kongsikan, iaitu virus baharu yang dikatakan berasal dari haiwan dan boleh tersebar pada manusia dikesan sudah menjangkiti 35 individu di wilayah Shandong dan Henan menurut kajian saintis dari China, Singapura dan Australia. Henipavirus juga dipanggil Langya henipavirus atau LAV pertama kali dikesan pada akhir 2018 tapi telah dikenal pasti secara rasmi oleh saintis pada minggu lepas. Sangat-sangat merisaukanlah dunia kita sekarang ni kan, Sugi. Yalah, orang kata COVID-19 belum lagi pulih sepenuhnya dan kita terpaksa hidup dengan keadaan bersama-sama dengan COVID-19. Ini ada pula varian-varian baru. Saya harap kita semua dapat menjaga diri, menjaga kesihatan kita dan sentiasa cakna dan waspada dengan keadaan kesihatan dunia sekarang. Setuju sangat dengan apa yang Yana kongsikan, dan ini berita di negara kita Malaysia yang mungkin juga anda telah baca dan anda juga telah tersenyum membacanya, di mana waktu bekerja di Malaysia kini dikurangkan dari 48 jam ke 45 jam seminggu dan akan berkuat kuasa mulai 1 September ini. Jadi apa pendapat awak? Macam kita freelance kan, adakah dengan pengurangan waktu bekerja ni akan meningkatkan produktiviti pekerja sebab mereka boleh luangkan lebih banyak masa lah? 3 jam tu banyak Betul. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang merasakan ini boleh memberikan impak yang positif. Mungkin ada juga yang berkata tak ada beza 3 jam itu. Tapi kita tak tahu. Mungkin kita cuba dahulu 3 jam itu seperti yang Yana katakan adalah masa yang amat-amat orang kata berharga. Jadi mungkin anda boleh gunakannya untuk meningkatkan produktiviti anda lah kan. Sebab ada negara yang sudah pun implement ataupun menguatkuasakan bekerja 4 hari seminggu berbanding 5 hari seminggu. Apa kata anda? Ayo hantarkan kepada kami Instagram dan juga Facebook Wanita Hari Ini TV3. Apapun kita harapkan yang terbaik buat kita semua, bukan sahaja dengan pengurangan masa bekerja ini, tapi setiap hari kita harapkan segalanya berjalan dengan lancar dan kita boleh menjalani kehidupan kita dengan normal, tak ada apa-apa kesusahan ataupun orang kata situasi yang mengundangkan bahaya kepada diri kita. Kan? Okey. Hari ini kami nak kongsikan satu topik yang saya kira Sugi pernah kena? Tak pernah. Belum? Tak nak kena. Nampak tak soalan saya? Belum? Tak nak. Tak adalah gurau sahaja. Saya pernah kena dan saya yakin ramai lagi pengguna sosial media juga yang pernah kena dan pengguna sosial media yang melakukan perkara ini. Apakah topik kita, Sugi? Iaitu bully cyber. Jadi jom kita saksikan kompilasi TikTok ini dahulu. Hai semua, Assalamualaikum. Okey, bahaya tak bully cyber? Ramai ibu bapa dan ada juga beberapa orang menganggap bully cyber ni tak bahaya. Relax lah kalau jadi mangsa bully cyber kan. Okey, tetapi bully cyber ini adalah lagi bahaya daripada bully secara fizikal. Ya, kalau kita bandingkan macam itulah. Okey, kenapa bully cyber ni lagi bahaya? Dan kita perlu mengambil perhatian yang serius. Okey, yang pertama, bully cyber ni boleh berlaku 24 jam berbanding dengan bully fizikal. Contohnya bully fizikal, kalau dia pergi ke sekolah, baru dia kena bully. Tapi kalau bully cyber ni, boleh dibuli 24 jam oleh pelaku bully cyber. Yang keduanya, bully cyber ni ada ramai penonton. Wide range of audience. Kalau di sekolah, hanya rakan pembuli je tahu dia kena bully. Tapi kalau dia dibuli di media sosial dan sebagainya, satu dunia boleh tahu kan. Okey. Lepas tu yang ketiga, dalam bully cyber ni ramai yang boleh participate, ramai bystander. Sebagai contohnya dia dibuli dalam Facebook tetapi ramai orang boleh turut menjadi pembuli pasif ataupun bystander.
Carname esa son, choca todo eso con mi bom, perdemos el control para ganarlo. Think before you do. Buli cyber ancam nyawa. Semalam kan, saya dan Fatin, waktu kami nak tease topik untuk hari ini, kita sempat bercakap tentang satu isu ataupun kes yang baru sahaja viral di mana seorang pengguna TikTok telah pun menamatkan riwayatnya setelah menerima begitu banyak kecaman, hujatan, kata-kata negatif yang dilemparkan kepadanya di TikTok. Betul. Ini yang kita kata daripada buli cyber yang kalau dahulu orang kata kita kena sentiasa menjaga lisan kita, apa yang kita katakan kepada orang lain. Tetapi sekarang ini di zaman 2022 lebih kepada perlu menjaga penulisan kita khususnya dalam talian. Betul, sebab sekarang ni saya rasa bukan sekadar yang dewasa tetapi anak-anak kecil kita juga sentiasa menggunakan media sosial dan kadang-kadang kita tidak tahu sama ada mereka ini sudah bersedia untuk apa yang mereka akan lihat di media sosial. Sebab media sosial ni bukan sahaja yang cantik-cantik, komen-komen itu kadang-kadang boleh menyebabkan mereka rasa terluka yang teramat sangat sehingga kan ada yang tidak tahu bagaimana untuk meluahkan perasaan mereka dan mengambil keputusan yang drastik. Dan kalau ikut statistik mungkin Yana nak kongsikan juga. Menurut penyelidik mengenai buli cyber belia Jessie Yong yang berkata laporan tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNICEF pada tahun 2020, Malaysia berada pada kedudukan kedua di Asia tertinggi bagi perbuatan buli cyber dalam kalangan belia. Dan saya kira ini sesuatu yang pastinya bukan membanggakan, malah merisaukan kita semua. Daripada apa yang ditulis yang akan berkekalan di atas di dalam talian itu juga, dan lebih teruk lagi apabila ia memberi kesan dan impak yang cukup besar dalam diri seseorang individu itu. Jadi kami nak dengarkan pendapat anda dan kalau mungkinlah anda sendiri pernah menjadi mangsa buli cyber, boleh anda kongsikan pengalaman anda bersama kami di Facebook WHI, Instagram WHI dan kalau sempat kami akan baca komen-komen anda dan kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Ada banyak kegunaannya dalam melayari media sosial. Ada yang mahu mencari kenalan, ada yang ingin berkongsi maklumat bermanfaat, ada juga yang mengumpul pengikut dan sebagainya. Dalam mengikuti aktiviti dan perkembangan seseorang di media sosial, ada yang cenderung untuk memberi komen terhadap apa yang di luar atau dipaparkan. Dalam tak sedar, kadangkala ada yang menulis komen yang mampu menggurus hati pemilik akaun sosial media tersebut. Buli cyber bukanlah perkara yang baharu, namun perkara ini semakin menjadi-jadi dalam kalangan netizen. Menghamburkan kata-kata kesat dan tidak beradab dilihat sudah menjadi kebiasaan dalam segelintir netizen. Berdasarkan laporan oleh Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF menunjukkan Malaysia berada pada kedudukan kedua di Asia pada tahun 2020 bagi perbuatan buli cyber dalam kalangan belia. Menunjukkan buli cyber kini menjadi masalah semakin ketara di dalam negara. Perbuatan buli cyber mampu memberi tekanan kepada seseorang sehingga ada yang cenderung untuk membunuh diri kerana tidak tahan menerima kecaman di media sosial. Seperti kes yang berlaku baru-baru ini di mana seorang pemilik akaun TikTok dipercayai cuba membunuh diri selepas menerima pelbagai komen kebencian di akaun aplikasi berkenaan. Berdasarkan hasil siasatan awal, memaklumkan bahawa si mati pernah mengalami tekanan perasaan dan mendapat rawatan di sebuah klinik swasta di Petaling Jaya. Walaupun jenayah buli cyber boleh di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali, namun jenayah buli cyber dilihat tetap semakin membimbangkan. Okey, itu dia laporan berkaitan topik kita pada hari ini. Bukanlah satu topik yang baharu, adalah satu topik yang kita dah bincangkan sebelum ini, tetapi saban hari semakin menjadi-jadi kes buli cyber ini. Dan kalau kita lihat di laman web rasmi Majlis Keselamatan Negara, Yana dan tetamu ya, ini yang tertulis iaitu perbuatan buli cyber ini merupakan perbuatan berulang dengan tujuan untuk menakutkan, mendatangkan kemarahan dan memalukan seseorang menggunakan kemudahan komunikasi, menggunakan teknologi seperti teks,
chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit dan permainan internet. Itu yang tertulis di Majlis Keselamatan Negara. Tapi hari ini kita nak bincangkannya dengan lebih terperinci. Mungkin tetamu kita pada hari ini juga ada pengalaman mereka tersendiri. Dan tetamu kita pun bukan calang-calang orangnya. Elok kita perkenalkan, Sugi. Yang pertama di sebelah Yana kita bersama dengan Puan Cahaya Ibrahim yang merupakan pegawai psikologi Jabatan Perubatan Psikologi PPUM. Assalamualaikum. Selamat datang. Terima kasih. Okay, Dan di sebelahnya kita bersama dengan Seliza Ibrahim ataupun Sugi lebih mesra di sosial media dengan panggilan Zack Kirana. Cikgu Zack. Apa khabar? Sihat. Cikgu sihat? Saya sihat, Alhamdulillah. Dah sihat dah. Alhamdulillah. Berseri-seri lah cikgu kita ni. Betul. Dan di sebelah Cikgu Zack lebih berseri namanya Fizo Omar. Selamat datang Fizo. Cikgu F. Cikgu F. Seri Cikgu F kita sebab dapat baby baru. Tahniah. Alhamdulillah. Terima kasih. Isteri sihat? Sihat. Nanti Alhamdullah. sampaikan salam untuk isteri. Okey. Hari ni kita bawa tetamu-tetamu istimewa kita nak bercakap tentang satu topik yang berat sebenarnya. Berkenaan dengan isu cyberbully. Sebagai mukadimahnya, Puan Cahaya, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu apa sebenarnya yang merangkumi aspek cyberbully ni? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Kalau kita nak katakan macam yang Sugi cakap tadi lah, bully cyber ni adalah satu perbuatan mengancam, mengugut, memalukan seseorang individu menggunakan platform elektronik seperti media sosial atau laman web atau SMS dan sebagainya lah. Dan komen-komen yang macam mana kita kategorikan sebagai bully adalah komen yang berunsur mengancam lah sehingga seseorang itu berasa tertekan dengan komen tersebut. Dan yang keduanya, komen-komen tu mungkin juga bersifat seperti video, gambar-gambar yang ada unsur seksual. Kita panggil sexting lah, berunsur seksual. So, dan yang ketiganya mungkin juga komen-komen yang kita utarakan di media sosial ini bersifat, maksud saya seperti kita menyebarkan, memviralkan sesuatu peribadi seseorang. Contohnya kita ambil gambar dia, kita pergi Facebook dia, kita stalker dia, kita stalk dia dan kita ambil butiran peribadi dia dan kita viralkan. Itu kita kategorikan sebagai bully cyber lah. Kita rangkum sama dalam jenayah bully cyber. Dan sudah tak salah kan Sugi, Cikgu Zack, Fizo, sekarang ni bully cyber ni dia dah jadi terlalu biasa. Sampaikan apa yang dikatakan oleh Puan Cahaya itu tadi, setiap hari sebenarnya saya nampak di sosial media saya. Sama ada di Instagram ke, di TikTok ke, Twitter ke ataupun Facebook ke, ada je benda ni. Kalau sebelum ini kalau hantar anak ke sekolah cakap jangan bully orang kat sekolah, tapi secara hari fizikal ini secara fizikal, tapi hari ini kita semua termasuk yang dewasa sendiri harus mengingatkan diri kita yang jangan kita bully orang lain dan jangan jadi mangsa bully cyber. Dan mungkin Cikgu Zack boleh berkongsi pengalaman Cikgu Zack baru-baru ini menjadi mangsa bully cyber dan kata Cikgu Zack tadi mengambil masa seminggu untuk pulih daripada itu. Mungkin nak saya Cikgu Zack nyanyi ke lagu? Awas. Cikgu. Kontroversi sebenarnya saya tak anggap dia sebagai kontroversi pada permulaannya sebab kita tengok komen saya tentang satu lirik lagu tu sebagai orang kata kapasiti saya sebagai seorang guru. Jadi saya tak letaklah disclaimer saya ni seorang guru Jadi dekat situ saya tak perasan lagu tu sebenarnya lagu yang sedang hangat sebab lagu tu pelajar saya minta saya dengarkan. Jadi bila saya dengar banyak kali, kemudian saya sangat suka lagu tu. Kemudian sampailah saya fikir alamak, ini ada kesalahan istilah yang mungkin boleh terbawa-bawa dalam karangan dan sebagainya. Jadi peranan saya sebagai guru, jadi saya tegur. Tapi saya tak sangkalah daripada teguran itu, dia mendatangkan sensitiviti kepada penggiat sastra dan sebagainya. Yang mana saya memang langsung tak ada niat lah. Dan ketika itu ada beberapa orang yang daripada mereka tegur saya dalam DM, tapi mereka pilih cara lain iaitu dengan mengambil statement saya dekat media sosial, ambil video saya, sertakan nama saya diletakkan dan memberikan panggilan yang tidak bagus kepada seorang guru seperti saya. Yang mana mereka ni memberikan komen yang menunjukkan kredibiliti saya ni tiada sebagai seorang guru. Yang mana dalam banyak perkongsian saya selama ini pun memang perkongsian tentang ilmu bahasa Melayu. Dan saya yakin saya seorang pejuang bahasa Melayu yang tegar sebenarnya. Jadi apabila mereka mempertikaikan, dia kata Cikgu Zack ini memang guru yang level paling bawah, dia kata.
kata-kata itu betul-betul menusuk hati saya sebab saya seorang guru dari jiwa saya. Dan apabila mereka buat video untuk kecam saya, bukan setakat statement saja tapi video untuk kecam saya seorang yang mempunyai minda yang kuat. Yang mana kalau saya ada habit yang buruk, saya kata esok kena stop, saya boleh stop. Tapi kali ini saya, sebab apabila kita fikir orang sekeliling kita ada tanam kebencian terhadap kita, dan bila mereka buat hantaran post tentang kebencian terhadap kita, dan ada ramai lagi yang kecam kita, dia tengok dari segi personality saya pula, luaran saya tak seperti guru biasa kan. Jadi lagi-lagi kita perempuan nak menjadi target itu sangat senang lah. Jadi saya kena baca juga sebab saya nak buat report polis. Ya, betul. Saya nak buat laporan polis. Ketika tu saya bangkit lah. Saya seorang yang introvert. Jadi pelik. Saya introvert sebenarnya. Kamu tak tahu. Jadi profession extrovert. Saya perlu menghargai diri saya dulu, masa saya dulu, baru saya boleh jadi social butterfly. Betul. Itu saya. Sebab tu saya tinggal seorang selama 8 tahun. Saya tak tinggal bersama dengan orang lain. Lepas tu pelik, saya dah berubah sikap yang mana dalam tempoh seminggu tu saya mula mencari orang sebab saya tak boleh sunyi. Saya tak boleh sunyi. Saya minta seorang kawan saya pandu saya sebab saya seorang yang memang suka memandu. Saya minta kawan saya pandu dari rumah saya Damansara pergi ke Seremban pada waktu malam pukul 1 pagi. Wow. Saya perlukan sesuatu, orang kata distraction lah. Ini yang dikatakan bully cyber memberikan kesan terhadap emosi, mental dan juga fizikal. Dan berbalik kepada apa yang Puan Cahaya katakan tadi juga, mengancam, kita rasa terancam, kita rasa takut, dan apabila ia melibatkan maruah kita. Dalam kes ni Cikgu Z dah terasa macam reputasi tu, kalau bahasa Inggerisnya tarnish. Memang dah rosak. Tercalar lah. Tercalar dalam arti kata lain. Wow. Kejap lagi kita akan tanya macam mana cikgu bangkit semula dan pulih. Okey. Dan Fizo, rakyat Malaysia mengenali Fizo sebab ialah sebagai seorang selebriti, public figure. Lagi senang sebenarnya cikgu, Puan, untuk orang kata menjadi target, easy target. Apa sahaja yang dikongsikan akan senang akses oleh publik ataupun masyarakat. Macam mana sebenarnya Fizo menjadi seorang public figure ni menangani isu-isu apabila ada kata-kata negatif yang diberikan kepada Fizo, dan lebih teruk lagi kepada orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayang? Jadi kebal lah. Pasang perisai. So mental kena kuat, emosi kena kuat. Okey, betul, kita tak boleh elak. Especially kita tak boleh ubah orang lain. So apa yang kita boleh ubah diri kita. So once you decide to be a celebrity, public figure, syarat utama jiwa kena kental lah. Hati tak boleh koyak, tak boleh jadi hati tisu. Sometimes kita tak boleh salahkan orang. Mungkinlah contoh kita buat posting apa-apa kan. Niat kita lain. Tetapi orang yang menerima tu pandangan dia lain. So kita menghormati pandangan dia orang. So sometimes bila ada, bukan sometimes lah, selebriti ni ada je kau post makan pun salah, kau post ni habis tu aku nak buat apa kan. So kau tak jadi selebriti lah. So that's why saya cakap kena kebal, apa-apa orang cakap kita tahu apa yang kita buat. That's it. So kalau saya macam nak jadi kebal, sebenarnya saya tak baca komen. Saya baca komen-komen yang positif, yang negatif tu saya ini negatif saya terus filter letak tepi ataupun saya terus delete supaya saya tak nak benda ni kacau emosi saya yang saya tak nak saya jadi mangsa bully cyber. Betul. So I avoid it, I terus distract. I tak nak fokus pada yang negatif. I hanya fokus pada yang positif saja. Tapi pernah baca tak? Pernah terbaca tak yang... Pernah terbaca. Tapi saya cuba elak. Kalau katalah contoh, saya tahu hari ni ada isu yang panas. Orang tengah kecam saya. So saya put away my phone. Sebab tahu dah kalau pegang phone saya akan baca. Ataupun dekat phone tu ada Instagram punya app saya akan sorok kat mana-mana. Dalam phone juga saya tak letak kat depan. Ataupun saya delete dulu. Tunggu keadaan reda dan saya tengok balik. And then saya bagi tahu dekat staff saya, jangan bagi tahu saya kalau ada benda-benda negatif. Which is kalau kita buat silap, kita terimalah. Tapi kalau kita tahu this is not my mistake, itu kita hormat pandangan dia orang. So saya tak baca dan saya tak nak ambil tahu. Kalau di satu show di US, ada satu show ni dia kata dia celebrities read mean
tweets tweets, about them. Okay, ciapan yang negatif tentang mereka. Pernah ataupun tidak terbaca yang paling teruk dan memberi kesan kepada terhadap Fizo? Apa perkataan ataupun yang dilontarkan tu yang sehingga ke hari ini macam susah nak lupa? Bila dia cerita kita buat mistake ataupun like I said lah, kita hanya bagi pandangan kita, mereka tidak setuju. Dalam hal ni tak ada siapa salah, tak ada siapa betul, tapi pandangan berbeza. So bila ada komen-komen yang terus mengecam mak bapak engkau, sebut nama anak. Itu yang menyukarkan. Weh, itu yang minta maaf cakap kalau jumpa depan-depan. Hilang gigi tu. Hilang gigi ya. Sebab mereka melibatkan orang di sekeliling kau tak kita. perhati aku, kau cerita aku kan. Betul. Tapi sorry I just tambah sikit. Diorang ni normally diorang dah jadi satu trend dalam social media. Okay, kalau aku kecam selebriti, aku dapat komen yang banyak, aku dapat limelight. So, diorang bukan nak kecam sangat, tetapi diorang nak get attention in social media untuk tambahkan followers. So, semua nak jadi hero. Itu kebanyakannya. And then bukan saja netizen saja, tapi minta maaf cakap, mereka yang cerdik pandai pun menggunakan strategi yang sama, which is not good lah for me. Sebab itulah 3 hari yang lepas, lapar wanita perhatian. hari ini kita bawa topik tu. Tapi yang pasti, Fizo, Cikgu dan juga Puan Cahaya, dalam kalangan pembuli-pembuli cyber, ada ramai juga yang masih memberikan komen-komen yang positif. Dan seperti yang Fizo katakan, Fizo ambil yang positif kan. Fizo cuba ketepikan yang negatif. Baik, kita dah dengarkan daripada ketiga-tiga tetamu kita. Apa kata Yana? Kita dengarkan juga pandangan orang ramai berkaitan topik kita hari ini. Pada pendapat saya tentang orang yang cyberbully ini, sebenarnya mereka mempunyai satu masalah sosial. Jadi mereka menggunakan cyberbullying untuk mengadaptasikan masalah mereka yang untuk bergaul. Okey, tentang cyberbully ni saya berpendapat diorang ni ada rasa insecure dan nak rasa power ke atas orang lain. Cara saya untuk elok daripada orang lain untuk komen negatif, saya akan berfikir 2 kali sebelum post sesuatu di media sosial. Okey, Farah setuju yang lain orang lain pendapat dia, lain orang lain caranya. Tapi kita sebagai seorang Muslim, especially Farah rasa adalah tanggungjawab kita untuk menjaga hati sesama kita. Kalau kita adalah seorang yang ada adab, kalau kita adalah seorang yang ada empathy, kita takkan buat macam tu dekat orang lain. Sebab kita pun tak tahu apa situasi sebenar. Kita tengok melalui social media je, kita tak tahu apa masalah mereka, apa cerita mereka, apa yang mereka tak share. Kita tak boleh nak ubah orang. Jadi Farah try untuk elak post sesuatu perkara yang tengah sensitif ataupun tengah panas. Sebab bila kita tengah marah, kita banyak benda kita nak share, banyak benda yang kita nak bebel kan. Tapi Farah akan belajar untuk tunggu dulu, tenang dulu, rasional dulu, baru share. Dan caption especially sebelum Farah post, Farah akan ulang-ulang baca. Adakah Farah akan make sure adakah dia sensitif ke tak, mengguris ke tak, mengaibkan ke tak. Bagi saya, orang yang bully cyber ni sebenarnya orang yang penakut. Sebabnya mereka tak berani nak cakap apa-apa kalau kat depan. Percayalah, mereka berani cakap kalau dalam alam maya saja. Dan sebenarnya perbuatan bully, cakap benda-benda yang tak sepatutnya, statement-statement yang mungkin akan mengguris hati seseorang tu, datangnya daripada refleksi diri sendiri. Saya rasa kita yang kena tapis diri kita sendiri dari baca perkara-perkara yang seperti itu. Contohnya kalau terlalu banyak komen, nampak nama dia selalu komen, kita block je. One click away, block je. Tak payah layan, tak payah masuk hadis. Okey, betulkah pembuli-pembuli cyber ini hanya berani di media sosial? Kalau depan-depan dia tak berani. Saya setuju. Awak setuju? Saya setuju. Setuju. Fizo setuju. Lagi-lagi yang pakai fake account. Kecut sangat. Okey, 4 orang 4 setuju. Mungkin kita boleh tujukan soalan ni kepada Cikgu Cahaya sendiri lah. Cikgu Cahaya. Cikgu Cahaya. Sebab saya baca komen-komen di Facebook. Ini daripada Natira ya. Bully cyber menjadi-jadi sehingga ada yang membunuh diri akibat tertekan dengan kecaman dan tomahan. Tiba masa untuk semua orang belajar mengendalikan emosi dan menyayangi diri sendiri. Hidup ini bukan atas kata-kata atau tanggapan orang lain. Ini satu lagi komen daripada Shasha. Suatu ketika dulu saya pernah mengalami bully cyber. Boleh jadi stres dan kemurungan. Alhamdulillah sekarang saya cuba kuatkan diri dan tepis segala kecaman yang negatif di media sosial. Okey, tadi kita dah semua bersetuju yang mereka yang pembuli-pembuli cyber ini adalah mereka yang penakut. Keduanya, macam mana kalau kita sebagai mangsa ini nak menguatkan diri kita? Apa yang sebenarnya berlaku pada mental, emosi dan fizikal kita, Puan Cahaya?
Okey, baik Segi. Kalau kita nak cakap tentang kesan lah kan. Kesan buli cyber ni sendiri kepada mangsa buli. Mungkin saya boleh kategorikan sebagai ada 3 kesan. First adalah dari segi fizikal. Yang keduanya dari segi mental dan yang ketiganya adalah kesan-kesan lain. Okey, bila kita bercakap dari segi mental, fizikal, of course akan ada kesan pada fizikal individu itu sendiri seperti kadang-kadang mereka kurang tidur. Maksudnya insomnia, tak boleh nak tidur malam disebabkan teringat-ingat komen atau kecaman-kecaman yang ada di sosial media mereka. Dan yang mungkin juga mereka mengalami kesukaran untuk makan. Maksudnya saya kurang tak lalu makan. Yes, tak lalu makan. Kurang nak makan. Yes, fikir apa orang nak duk cakap. Dan ada juga kadang-kadang mereka ni yang turun berat badan yang sangat mendadak sebabkan tak makan, tak tidur. So itu yang kita nampakkan kesan dari segi fizikalnya lah. Dan yang keduanya dari segi mental. Mental ni paling jelas sekali kita tengok. Kan ramai mangsa-mangsa buli ni mengalami kesan dari segi mental, which is mereka rasa tertekan, rasa trauma yang pertamanya. Yang keduanya tertekan, stres bila ada ramai orang kecam. Kita tak pernah ada orang kecam kita. Kan anak-anak yang baru naik, baru jadi famous kan. So kita tak pernah ada kecaman yang macam tu, tiba-tiba kita dapat. So memang akan memberi satu impact yang kuat lah. Maknanya kita ada dalam keadaan tertekan, resah, takut, marah. So akan memberi impact yang di situ. Dan yang ketiga tadi saya cakap kesan-kesan lain. Maksud kesan-kesan lain ni adalah dari segi penghargaan diri, keyakinan diri kita. Self-esteem. Yes, self-esteem. Kita jadi tak berani dah nak berhadapan dengan orang. Disebabkan kecaman tu kita rasa malu nak berhadapan mungkin dengan ahli keluarga, mungkin dengan masyarakat. Kan bila kita dah famous, orang pergi sana macam, cikgu. Lepas tu orang pun akan cakap, hari tu macam ni ke? Kan? So kita akan rasa malu dah nak berhadapan dengan masyarakat. So ketiga-tiga kesan ni tadi, itu yang akan kadang-kadang menjurus kepada seseorang itu mengambil nyawa sendirilah. Sampai ke satu tahap yang mereka rasa macam mereka dah tak boleh nak blend dah dengan apa yang berlaku ni. So diorang rasa better diorang letak satu tanda noktah dekat situ. So dia orang mengambil nyawa mereka. Sebenarnya saya alami ketiga-tiganya. Saya turun 2 kilogram. 2 kilo lebih. Yalah cikgu memang slim cikgu. Ya, awal. Tapi okeylah, at least kurus sedikit. Tapi Zat, mungkin boleh kongsikan apa yang berlaku secara fizikalnya? Tak boleh tidur, tak boleh makan. Tadi pun sampai kawan yang kena drive sedangkan cikgu pun memang seorang yang suka memandu dan sebagainya. Apa yang berlaku kat saya yang pertama tu saya betul-betul tak boleh tidur. Saya seorang yang kalau tidur memang saya tak terjaga dah. Saya akan tidur 6 jam minimum. Kata tidur mati lah. Tidur matilah. Kita gang. Kecuali alarm lah. Kecuali loceng bunyi kan saya bangun lah. Tapi saya lepas 3 jam saya terjaga. Lepas tu saya dah tak boleh tidur. Dengan mata cerah, otak non-stop berfikir. Lepas tu saya juga dari segi berat badan memang saya tak ada selera makan. Saya turun lebih kurang 2 kilogram lebih masa tu. Tapi balik kampung naik balik. Dah okey dah. Dan rasa malu tu ada. Walaupun sebenarnya saya baca komen ada juga yang positif tentang saya. Tapi masih kita fikirkan yang cuba menjatuhkan kita. Betul. Saya setuju apa yang Fizu kata, jangan baca. Tapi saya kena baca sebab kena hantar dekat polis kan. Jadi benda tu saya kena baca juga. Dan benda itulah yang duduk dekat dalam kepala saya ketika saya nak tidur, ketika saya bangun tidur, di pertengahan tidur saya. Saya rasa malu kepada diri saya. Even saya nak tengok diri saya dalam cermin pun saya rasa malu. Oh no. Walaupun saya tahu saya ajar perkara yang betul, tak ada niat yang salah terpesong pun kan. Tapi akhirnya bila terbukti saya betul tu saya rasa sangat gembira dah. Dan lepas itu baru saya pulih balik. Tetapi dalam proses untuk saya sembuh tu seminggu lebih tu, saya tahu ibu saya ni dia anak ramai, dia ada 12 orang anak. Jadi saya tak call dia setiap hari tau. Sebab ialah kita bagi ruang ke anak-anak lain kan. Kita takkanlah 12 orang nak call hari-hari. Tapi mak saya setiap kali lepas solat dia video call dengan saya. Dalam keadaan muka dia yang risau. Saya cuba tutup saya punya kesedihan saya. Saya buat suara ceria sebab saya tak suka bagi satu cerminan yang saya sedang berada dalam masalah. Tapi saya tahu mak saya faham jiwa saya sebab saya introvert sebenarnya. Jadi lepas saya bagi bukti yang bahawa saya betul, mak saya menangis kegembiraan. Dan masa itulah saya betul-betul pulih. Jadi kekuatan saya 3. Yang pertama ibu saya. Kedua adik-beradik saya, keluarga saya. Dan yang ketiga ini ialah pengikut saya dan juga anak-anak murid saya. So itu kekuatan saya yang menyebabkan saya bangkit dan saya buat laporan polis. Mereka mungkin tak boleh lawan saya dari segi emosi tapi
dari segi undang-undang mungkin undang-undang boleh buat sesuatu. Faham. Kalau kita tengok daripada apa yang Cikgu Z cerita pun memang memberi kesan yang sangat-sangat mendalam, dan ini Cikgu Z dah pulih sebenarnya. Betul. Bayangkan mereka yang masih lagi berada dalam orang kata buih itu, bubble itu, dan susah nak pecahkan buih itu, nak keluar daripada apa yang orang katakan tentang mereka. Cikgu Z, saya ada hadiah untuk cikgu. Sekejap. Sama balik. Sebab apa sahaja perkongsian oleh Cikgu Z di social media tu sebenarnya sangat-sangat informatif, sangat-sangat memberikan ilmu, dan banyak juga perkataan-perkataan ataupun kesalahan tata bahasa yang saya belajar daripada seorang Cikgu Z Kirana. Jadi terima kasih untuk Betul, Cikgu. terima kasih Cikgu. Dan Fizo, kalau apa yang Cikgu Z kongsikan tadi, apa yang saya nak cuba katakan di sini, yang kalau anda ada apa-apa pendapat, nak menyuarakan pendapat, ada cara untuk anda menyuarakannya. Betul. Satu perkataan, kalau anda silap gunakan perkataan itu, memberikan kesan yang memang panjang. Betul. Kalau kita dengar apa yang Cikgu Z kongsikan tadi, trauma tu bila Cikgu Z tengah berkongsi, nampak di muka Cikgu Z, mata Cikgu Z sangat traumatized kan. Cikgu Z. Dan Fizo sendiri, Fizo tadi kata yang Fizo jadi kebal. Fizo tak bacalah komen-komen kan. Pernah tak Fizo ambil apa-apa membuat laporan polis disebabkan komen-komen di media sosial? Saya belum sampai tahap laporan polis. Okay. Ataupun you confront orang yang memberikan berhadapan dengan orang tu. Masalahnya dia ni takut. Masalah dia ni takut, and most of them satu lagi saya fikir apa tahu. Kebanyakan yang komen-komen yang berbau cyberbully, kutuk, makin semua ni, bila kita tengok profil dia, bukan orang yang sebenar. So saya selalu anggap macam ni tau. Mungkin budak-budak. Contoh saya bagi contoh, saya minta maaf. Katalah kita ni datang seorang budak kecil cakap, muka kau buruk lah. Takkan kita nak marah dia? Dia budak-budak kecil kot. So saya selalu menganggap kesian orang-orang yang macam ni. Mungkin dia perlukan perhatian, mungkin dia ada personal issue. Betul. So dia lepaskan melalui komen. So walaupun apa yang dia buat tu salah for example, tetapi saya cuba divertkan, positifkan diri saya. Tak apa, kesian dia, mungkin dia perlukan perhatian, mungkin dia ni budak-budak, mungkin dia ni emosi tak stable waktu tu. So sometimes fikir memanglah kita nak pergi buat report polis supaya nak mengajar dia orang kan. Tapi benda ni pada saya tak suka bawa masuk benda-benda negatif dalam saya punya emosi. Itu cara Fizo lah. Sebab pada saya percaya satu lagi kan, bila kita punya emosi and rational ni, dua benda yang kena maintain. Katalah emosi tengah tinggi, kita punya rational sangat rendah. So bila kita ambil tindakan masa emosi tengah tinggi, rational kita ni kita tak waras. So apa-apa keputusan nak buat, bagi emosi drop dulu, rational naik, baru kita fikir. Betul. Itu adalah orang kata idealnya. Okey, tapi kita ni manusia, macam saya pun, saya juga ambil pendekatan macam Fizo. Tak nak baca. Ignorance is bliss. Kita ignore, kita tak baca, minda kita terjaga dan sebagainya. Tapi sebagai manusia, kadang-kadang tangan kita gatal juga. Kita terbaca, geram, rasa macam nak, begitu. Kita ada hati, kita ada perasaan, kita ada emosi. Apatah lagi kita perempuan kan, macam yang cikgu katakan tadi, kita lebih vulnerable dan sebagainya. Tapi saya rasa juga kan, bila kita bercakap tentang cyberbully ni, dia berbalik kepada adab. Adab kita, dan kita pula masyarakat orang kata Asia yang penuh dengan tata bahasa pula. Tengok saya cakap tata bahasa. Tata susila dan sebagainya. Dan antara culture yang ada, yang saya rasa sangat toksik di social media adalah spill the tea. Spill the tea ni yang mana orang tahu tentang aibnya seseorang ini, seronok membuka cerita, cukup 20 retweet. Aku cerita. Cukup 500 retweet. Semuanya tentang insan ini. Aku yang cerita. Akan terbongkar. Tapi harus kita tekankan di sini yang cyberbullying ataupun bully cyber ini adalah satu kesalahan undang-undang. Macam apa yang Cikgu Zack lakukan adalah yang terbaik. Buat laporan polis. Sebab dah tak tahu nak buat apa kan. Tapi ramai mungkin tak tahu apa nak buat, mendiamkan diri sebab takut malu apa orang akan fikirkan, adakah aku salah, anxiety, segalanya berlaku dalam diri mereka, dan sehingga kan mengambil keputusan yang tidak sepatutnya mereka ambil. Dan cikgu boleh Puan Cahaya, mungkin Puan Cahaya tadi kita dah Puan dah kongsikan dari sudut seorang mangsa buli kesannya, tapi mungkinkah boleh kita juga Puan kongsikan sebenarnya pembuli itu sendiri, adakah mereka yang ada masalah seperti yang Fizo
Fizo Terus saya katakan. tuntak di sini. Macam mana? Adakah mereka ni betul-betul penakut, lonely? Apa masalah yang mungkin mereka hadapi? Apa sebab dia orang ni suka sangat nak Dia tak ada kerja. Hidup dia tak best sebab tu dia sibuk dengan hidup orang lain. Okey. So kalau kita nak cakap pasal pembuli pula lah kan. Macam saya cakap, saya kongsikan tadi dengan segi kebanyakannya orang yang buat buli cyber ni sebenarnya mereka tak berani dari segi physical bully. Okey. Mungkin mereka kurang keyakinan diri sebenarnya. So itu yang menyebabkan dengan adanya cyberbully adalah satu platform untuk mereka menunjukkan kekuatan. Mereka nak bangkit dengan rasa tapi tak nampak kekuatan compare dengan orang lain kan. Okey, yang keduanya mungkin mereka juga pernah menjadi mangsa buli. So mereka rasakan inilah masa yang sesuai untuk mereka buli orang lain pula. Dia dah jadi mangsa, macam dia pula nak revenge buli lah. orang. Ya, Balas macam dendam. revenge, betul. Macam balas dendam kan. So bila kita cakap pasal balas dendam pula, ada juga orang yang memang purposely create fake account untuk balas dendam. Mungkin kita tak puas hati dengan si A contohnya. Kita pun create lah fake account untuk hentam dia. Kan? Kita purpose kita untuk balas dendam pada dia. Kepuasan yang diorang dapat daripada membalas dendam. Puas ke? Mungkin mereka puas. Itu yang tak henti-henti tau. Penyakit hati sebenarnya. So yang seterusnya mungkin saya boleh kongsikan juga mereka ni kadang-kadang orang cakap tadi lapar perhatian. Kurang perhatian kan. Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang dari keluarga mungkin. So dengan cara menghentam di sosial media, orang akan memberi perhatian pada dia. Kan, orang akan target, orang akan screenshot, oh ini komen-komen dia yang macam tu. Fizo kata tadi dapat spotlight tu. Yes, dapat spotlight. Puji, bagus lah kau cakap macam ni, support kau. Lepas tu yang support ni pun hilang. Kau tinggal seorang. Kau cari isu lain pula. So, itulah cycle kehidupan dia. Itulah yang kita katakan pembuli tadi. Dia seronok buat. Dan ada juga yang last mungkin ada orang buat, ada orang komen yang berbau kecaman ni just for fun. Suka-suka nak komen. Kan, nak tengoklah reaksi dia macam mana. Then dia orang komen. Okey. Di situ yang kita nampak, kalau kita tengok ada satu kajian, dia ada generation gap tau. Kadang-kadang kalau kita tengok zaman sekarang ni, pembuli ni kebanyakan dari golongan remaja dan macam usia awal 30-an dan sebagainya macam itulah. So mereka ni ada generation gap. Dalam kajian tu menyatakan wujud generation gap di mana komen-komen yang diutarakan tu dirasakan just for fun, tapi untuk mereka yang menerima mungkin mangsa tu berusia 40-an, 50-an, benda tu agak serius. Betul. Kan? Bagi mereka just for fun, tapi bila orang yang terima tu macam kes yang sebelum ni, mungkin dia ambil benda tu adalah satu benda yang serius. Betul. Itu yang kita katakan kenapa mereka nak membuli. Banyak lagi sebenarnya yang kita rasa nak tanya, tapi sempat nak tanya. Perbincangan ni rasa macam pendek sangat bila ada speaker yang best macam ni kan. Di hujung perbincangan kita ni kan, Cikgu Zat, terutamanya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang mangsa buli, seringkasnya mungkin ada sesuatu yang cikgu nak sampaikan kepada mereka di luar sana, khususnya kepada mereka yang mengalami tekanan yang cukup besar dalam hidup mereka disebabkan oleh cyberbuli ni, Cikgu. Seringkasnya, Cikgu. Ini saya bercakap berdasarkan pengalaman. Yang paling penting sekali, awak kena ada support system yang sangat baik. Okay? Jadi jangan bersendiri, sebab bila bersendiri ni kadang-kadang suara syaitan tu mungkin akan dorong kita untuk melakukan perkara yang boleh menyakiti kita. Okay? Jadi cari support system yang boleh dipercayai dan memang kita tutup akses kita kepada negativity. Cuba perkara yang baru, cuba distract diri kita. Yang paling penting sekali, dekatkan diri kita dengan Tuhan. Itu antara perbualan yang paling bermakna lah saya rasa kan. Dan yang paling penting juga undang-undang. Undang-undang tu mungkin boleh memberi sedikit ketakutan kepada mereka. Dan saya sebagai guru juga, saya nak tunjukkan perkara yang betul kepada anak-anak murid saya. Betul. Jadi yang paling penting emosi kita kena selamatkan dahulu. Okey, Buat laporan polis, buat laporan MC. Fizo seringkasnya. Okey, pada saya just nak pesanlah kepada yang ada fake account tu, ingat fake account tu sebenarnya boleh cari sekejap je sekarang ni, pihak government nak cari. And then saya sarankan kepada pihak kerajaan sekarang, which is dah ada, cuma mungkin kita memperhalusi lagi akta untuk hukuman yang setimpal kepada mereka yang membuat buli cyber ni. Mungkin prosesnya dipercepatkan. Contoh hari ni kita report, esok tu dapat tangkap, supaya bila adanya benda macam ni menakutkan orang lain yang cuba nak buat benda sama. So dengan sini kita boleh selamatkan mangsa-mangsa buli. Dalam erti kata lain, execution ataupun pelaksanaannya. Betul. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu. Walaupun saya rasa macam nak sambung perbincangan ni, tapi di sini saja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Puan Cahaya, Cikgu Zack dan juga Fizo. Dan anda di rumah, ini
peringatan buat kita semua, termasuk saya, Yana. Ya. Kalau anda ingin menyuarakan pendapat anda, sekali lagi saya nak katakan yang kita gunakan cara terbaik. Kata-kata yang kita gunakan tu, gunakanlah kata-kata yang boleh membantu orang, bukan mengancam orang lain. Ya. Words are sharper than a sword. Kata-kata tu lebih tajam daripada pedang. If you do not have anything nice to say, don't say anything at all. Kalau tak ada benda baik yang nak cakap, lebih baik berdiam diri. Okey, baik. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Tree Hill. Terima kasih. Terima kasih. Wanita hari ini. Tak harus aku sendiri di mataku, dalam kesunyian hati yang tak bisa mengungkapkan rasa yang terpanggil denganmu. Bagaimana aku harus membenci dirimu, tak mampu lagi untuk sendiri. Jika tuh perannya pergi, jika ku harus berlari sendiri tanpamu. Tak harus aku sendiri di mataku, dalam kesunyian hati yang tak bisa mengungkapkan rasa yang terpanggil denganmu. Benci dirimu, tak mampu lagi untuk sendiri. Jika tuh perannya pergi, jika ku harus berlari sendiri tanpamu. Wow. Wow. Bagaimana ku harus membenci dirimu, tak mampu lagi untuk sendiri. Jika tuh berannya pergi, jika ku harus berlari sendiri tanpamu. Bagaimana ku harus membenci dirimu, tak mampu lagi untuk sendiri. Jika tuh perannya pergi, jika ku harus berlari sendiri tanpamu. Sendiri, lagu daripada Tree Hill. Wow, terbuai-buai saya dengar lagu anda. Terima kasih, terima kasih. Nama anda dulu, nama awak. Nama saya Sabran sebagai vokalis. Okey. Saya
Arash. Arash. Saya Harry. Harry. Okey, Harry nampak paling ceria dalam tim anda. Betul ke? Betul. Harry paling ceria sekali. Okey. Baik, saya nak tanya mengenai lagu ini dahulu sebab saya terbaca komen Arash di YouTube mengatakan ini adalah lagu 2014 akhirnya keluar juga. Siapa nak kongsikan mengenai lagu sendiri ini? Masing-masing tuding jadi jari ya. Okey, benar. Dah lama tak ada kan? Okey, lagu sendiri sebenarnya lagu ni lagu yang paling first. Paling terawal sekali yang kita orang buat. Cuma lagu ni kita orang simpan. Macam kita genggam. Lama lagu ni. Lama tu 8 tahun awak genggam Nak keluar. Long term relationship. Belum masa kita nak keluar tapi at the same time kita orang macam ada eksperimen lah. Apa kata kita buat lagu ni dulu. Kita try lagu ni dulu. Last. Terpaksa keluarkan juga. Tapi apa sebab anda simpan lagu ni? Kenapa? Apa yang membuatkan anda tidak mahu rilis lagu ni sehingga tahun 2022? Lagu yang kita simpan yang second song kita iaitu lagu Terbang. So Terbang lagi nampak lebih powerful daripada lagu ni. So yang lagu ni dia macam santai yang break yang macam lagu yang santai untuk break lah. Yang apa tu dia memang strong. So kita bagi yang santai-santai tu belakang-belakang sikit. Macam tu. Baik. Jadi selepas ni ada lagi lagu yang anda simpan yang belum rilis ke macam mana ni? Ada banyak lagi? Bila rilisnya mungkin boleh tease penonton WHI? InsyaAllah maybe tahun depan kot. Lagu akan rilis lah. Okey. Sekarang ni kita orang fokus buat lagu yang baru buat banyak and then buat masa yang sama kita orang ada buat konten jugalah. Okey. So tahun ni agak busy dengan konten dan kita keluarkan satu lagu yang supaya kita hiduplah pada tahun ni. Saya baca komen YouTube anda bukan sahaja ada peminat di Malaysia tapi dari negara jiran di Indonesia ramai juga menyukai lagu anda. Mungkin di sini anda boleh memberikan pesanan kepada peminat-peminat daripada Malaysia dan mungkin daripada Indonesia, Brunei, siapa yang tengah menonton sekarang ini. Pesanan thank you so much kepada supporter yang ada kat Indonesia sebab ada juga saya dengar komen kan, kebanyakan komen cakap I'm from Indonesia. Macam wow, lagu ni banyak ke arah sana kan. So macam ini satu benda baru bagi kita orang sebab lagu before this tak macam ni. And vibe dia pun lain. Betul. Okey, baik. Okey, jadi kalau anda belum mendengar lagu terbaru daripada Tree Hill iaitu Sendiri, cepat-cepatlah dengar dan kongsikan komen-komen anda dan anda boleh ikuti mereka di Instagram. Apakah nama Instagram anda? Instagram Muzik Tree Hill, Facebook Muzik Tree Hill. Okey. Semua platform Muzik Tree Hill. Okey, baik. Semoga maju jaya dan tahun depan harapnya boleh dengar lagu baru anda ya. Terima kasih ketiga-tiganya dan anda di rumah kita akan berhenti berehat seketika kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari ini. Sebelum saya dan Sugi undurkan diri, ada sesuatu yang kami nak war-warkan kepada anda berkenaan dengan drama baharu. Okey, Fairuz dan Wanda mencari titik temu penyelesaian masalah mereka. Siapakah yang seharusnya berkorban demi menjaga keluarga yang kini dilanda masalah anak remaja? Saksikan lakonan Siti Nordiana, Syamvisa, Faradia, Fahrin Ahmad dan ramai lagi dalam Selamanya Suri Cinta setiap Khamis dan Jumaat 9:30 malam di TV9 dan juga di saluran Astro 149. Okey, itu berkenaan dengan drama Selamanya Suri Cinta. Dan untuk hari ini, terima kasih sangat-sangat kepada anda yang dah hantarkan komen dan sebagainya di laman Facebook. Ingat, bully cyber ni memang memberi kesan dan impak yang buruk kepada seseorang tu. Jadi tolong jaga penulisan kita terutamanya dalam talian. Okey, apa yang kita tulis tu akan berkekalan bukan sahaja dalam talian tersebut tetapi dalam hati dan minda orang yang diperkatakan tu. Setuju sangat dan esok WHI kembali dengan topik hikayat perkahwinan GPS ke hati awak. Alah, comelnya tajuk dia GPS ke hati awak. Macam mana nak GPS ke hati awak? Hantarkan komen anda kepada kami di laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan follow juga kami di akaun Instagram WHI TV3. Dan TikTok WHI. Oh, dah betul lah sekarang kita dah ada TikTok juga. Okey, sehingga di sini sahaja. Jumpa lagi. Jaga diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye semua. Stay safe. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya.
akan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi kekal hati.